Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahlia dan ini agenda awani. Kita telah pun menyaksikan PRN Melaka yang telah pun berlalu. Yang mana selepas ini adalah PRN Sarawak kini sedang berjalan dan ini antara indikator utama untuk kita melihat kepada sentimen dan juga bagaimana sistem pilihan raya itu berlaku. Menjadi persoalan, ada yang menganggarkan ataupun mengandaikan supaya PRU ke-15 diadakan segera. Apakah sentimen-sentimen yang menyokong kepada perkara ini? Apa pula yang dimahukan belia dan juga anak muda di Malaysia, khususnya undi 18 ataupun mereka yang baru sahaja mahu mengundi sebagai pengundi di Malaysia. Jadi dua tetamu saya hari ini, saya bawakan perbincangan ini, diskusi ini untuk kita melihat kepada landscape yang lebih luas, terutamanya suara anak muda berhubung dengan pilihan raya di Malaysia. Kita bersama dengan Difan Sina Jasmi yang merupakan koordinator Program Undi Negaraku bersama-sama saya di studio. Terima kasih Difan, dan juga kita ada secara virtual ataupun dalam talian dengan Mahira Hanis Marzuki yang merupakan koordinator Program Undi Sabah. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya. Ini cerita anak muda, jadi saya pun akan bersikap lebih muda waktu ini bersama dengan dua tetamu saya hari ini. Tetapi persoalan utama, kita nak melihat kepada apa yang telah berlaku di PRN Melaka. Saya mulakan dengan Difan. Untuk melihat kepada indikator supaya PRU 15 itu diadakan segera. Ini bukan kita yang cakap, tetapi mungkin ada dalam kalangan ahli-ahli politik yang mahukan PRU ke-15 itu diadakan segera. Apa pandangan anak muda, Difan? Okey, baik. Terima kasih Ehsan. Terima kasih awak ni. So, untuk kita menilai indikator untuk kita mengadakan pilihan raya umum 15 berdasarkan pilihan raya Negeri Melaka yang berlangsung sebelum ini. So, ia bergantung kepada keperluan semasa lah. Kata daripada view pandangan orang muda bergantung kepada situasi semasa. Kita melihat kepada institusi kerajaan itu, adakah ia sedang berlangsung dengan baik ataupun terganggu-gugat buat masa sekarang ni. Jadi kalau kita tengok dengan situasi politik negara kita sekarang ni di peringkat persekutuan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak berlaku masalah pengurusan institusi kerajaan untuk berfungsi dengan baik. Walaupun sebelum ini pernah berlaku di zaman pentadbiran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, tapi benda ini dapat diselesaikan tiada pembubaran parlimen dan sebagainya disebabkan ada kerjasama politik sementara yang berlangsung antara parti-parti politik ini. Jadi kalau kita lihat di konsep keluarga Malaysia ataupun MOU yang telah ditandatangani antara parti pembangkang maupun kerajaan, yang ini perlu kita hormati, di mana kita perlu pastikan bahawa apa yang telah dimenterai oleh pihak kerajaan pembangkang untuk kita leraikan seketika dia punya situasi politik negara kita. Apa yang kita lebih fokus sekarang ini iaitu fokus kepada survival ekonomi rakyat itu sendiri berbanding dengan keperluan semasa, sebab kerajaan pada hari ini dapat berfungsi dengan baik. Dia punya institusi semua dapat berfungsi dengan baik. Jadi tiada keperluan mendesak. Jadi indikator yang dikatakan untuk berdasarkan PRN Melaka itu mungkin orang kata hype parti politik itu sendiri, di mana dia melihat ini adalah waktu yang terbaik, momen yang terbaik. Jika dia melengahkan saat itu akan menjadi satu kerugian buat mereka. Tapi di pihak saya sendiri, saya percaya keperluan semasa dalam institusi kerajaan itu sekiranya dapat berfungsi dengan baik, tiada gangguan politik secara dalaman atau luaran, ia perlu menunggu sehingga penggal sepenuhnya untuk kita dapat menjalankan untuk PRU 15 pada masa akan datang. Bagaimana kalau berlaku pergolakan dalam tempoh berkenaan sebelum tamat penggal itu? Okey, sebab itu saya katakan MOU antara keluarga Malaysia telah dimenterai itu perlu dihormati. Itu sebabnya parti politik ini tidak boleh fikirkan tentang kepentingan politik semata-mata, dan dia perlu ambil juga beberapa faktor-faktor yang lain. Jadi perkara ini perlu dihormati oleh setiap parti politik, setiap pemimpin politik itu sendiri, supaya tempoh masa untuk penggal yang sepatutnya kita ada berbaki lebih kurang dalam 2 tahun atau mungkin kurang, dapat dipenuhi dengan sebaiknya untuk kita menjalankan PRU pada masa sekarang. Saya dapat apa yang Difan nyatakan, tiada keperluan buat masa sekarang, hormati MOU dan sebagainya. Tetapi kita nak pergi ke Sabah, kita nak tanya, ini cerita berkaitan dengan PRN ini bermula
dekat Sabah, lepas tu di Melaka, dan selepas ini kita lihat akan berlaku pula di Sarawak. Tetapi Sarawak ini cerita dia berbeza sebab penggalnya sudah pun tamat dan juga habis. Bukan ada isu-isu pergolakan politik dan sebagainya. Saya nak bertanyakan kepada Mahirah, bagaimana pula pandangan dan juga pendapat Mahirah melihat kepada situasi dan juga keadaan sekarang ini, keperluan untuk mengadakan PRU ke-15 ataupun ada perkara-perkara lain yang perlu diperbaiki dan juga diperhalusi terlebih dahulu. Terima kasih Ehsan and terima kasih Difan untuk poin-poin itu. So saya rasa from my perspective kita tidak boleh mengukur indikator itu melalui pilihan raya negeri Melaka sebab itu berskala kecil, dan saya echo apa yang saudara Difan tadi cakap, sebab saya berpendapat bahawa kita baru sahaja beralih kepada fasa pemulihan dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, pelbagai sektor, dan untuk aspek itu lagi kita masih belum kukuh. Dan ini termasuklah SOP, and di sini adalah di mana saya rasa jikalau ada niat untuk bergerak ke arah itu, SOP dan faktor keselamatan kesihatan sendiri perlulah dipertingkatkan. Seboleh-bolehnya parti politik perlulah matang untuk mengetengahkan dahulu kalau boleh keperluan rakyat. Tapi apa yang kita lihat di pilihan raya negeri Melaka, tidak ada kesiapsiagaan daripada SPR sendiri. Peranan mereka memang memang amat sikit yang dapat kita lihat, and boleh dilihat dapat diambil atau digalas oleh kementerian dan pihak atasan, dan ini adalah bercanggah dengan perlembagaan SPR sendiri yang memberikan mereka kuasa untuk menentukan cara-cara pilihan raya. Dan jika SPR masih terus melepaskan peranan-peranan mereka tidak bebas. Saya rasa PRU 15 jika ada pun, SOP pun ada niat untuk semua orang pun nak ke arah tu, tapi jika mereka tidak diberi kuasa, saya rasa PRU 15 akan sia-sia. Ya. Kalau boleh saya bertanyakan dengan Mahirah, Mahirah sudah berkesempatan untuk mengundi pada PRU yang lepas? Ya, saya mengundi PRU lepas dan yang PRU 14 pun Maksudnya kalau ada PRU ke-15 ni, kali ketiga Mahirah akan mengundi? Betul. Tetapi soalan saya adalah, bagaimana untuk kita memastikan dan juga kita letak sedikit ke belakang keterujaan mereka yang akan mengundi buat pertama kali, terutamanya selepas undi 18 itu diperkenalkan ataupun akan berlangsung tahun hadapan. Saya rasa especially kepada pengundi-pengundi baru, kita Malaysia sekarang, bukan sahaja Malaysia tapi juga negara-negara lain adalah di posisi yang amat unik daripada pilihan-pilihan raya yang lepas, sebab kita baru saja memasuki fasa endemik. Kita baru bergerak ke arah pemulihan. Jadi saya rasa kita perlu mengambil aspek ini untuk lihat dari mana apa yang kita kurang, apa yang teladan yang kita boleh ambil dan apa yang kita harus tingkatkan dahulu. Dan saya rasa anak-anak muda pun boleh faham sebab mereka pun inginkan kestabilan, kerana apa yang mereka inginkan pun adalah polisi-polisi yang mereka inginkan, hasrat-hasrat mereka adalah berpaksikan apa yang akan berlaku pada masa hadapan untuk nasib mereka. So saya rasa benda itu boleh boleh manage lah. We can manage it. So itulah pendapat saya. Ya, Difan pernah mengundi ataupun belum lagi? Ini mungkin dulu masa pertama kali mungkin seusia saya mungkin kita ada keterujaan untuk mengundi. Tetapi apa yang menyebabkan mungkin keterujaan satu kepada Difan ataupun yang kedua mungkin ada perasaan yang tak apalah, mengundi nantilah dan sebagainya. Kalau Difan macam mana? So bila kita cakap tentang pelaksanaan undi 18 sekiranya dilaksanakan tahun depan. Jadi kita lihat ada dua golongan dalam undi 18 ni. Yang pertama 18 hingga 20 tahun itu, di mana mereka
secara pertama kali terlibat dalam pilihan raya untuk dalam demokrasi negara. Yang kedua pula, mereka yang berusia 21 tahun ke atas yang sebelum ini telah layak untuk memilih tapi tidak mendaftar. Jadi ini dua golongan yang kita perlu berikan kata tumpuan lah. So kata secara peribadinya ketika PRU 18 yang lalu, berkesempatan pergi ke pusat mengundi, ikuti ibu bapa sendiri untuk pergi ke sana. So apa yang kita lihat, senario politik kita di negara ini kadang-kadang sedikit sebanyak telah menghakis minat kata golongan muda ini untuk terlibat sama secara terus. Mungkin kalau kita lihat di kawasan-kawasan bandar, keterujaan dia mungkin tinggi kerana dia melibatkan satu gerakan untuk maybe macam kita lihat PRU 18 itu, apabila keterujaan itu berlaku, mereka yang pertama kali untuk mengundi. Tapi kita perlu juga melihat kepada mereka-mereka di luar bandar. Maybe apa yang membimbangkan apabila undi 18 ini telah dilaksanakan nanti, sekiranya golongan ini dijangkakan hampir 8 juta pengundi baru yang akan untuk PRU akan datang, di mana golongan ini menjadi penyumbang terbesar kepada peratusan tidak keluar mengundi. Ini yang perlu dibimbangkan oleh pihak SPR dan perlu diambil perhatian. So, bagi pendapat saya, apa yang perlu dilakukan oleh setiap parti politik, dia perlu ada kerjasama rentas parti untuk mereka mewujudkan advokasi pendidikan politik demokrasi kepada golongan-golongan ini supaya apabila PRU 15 telah dilaksanakan nanti, mereka menyahut baik kata inisiatif ini. Sebab apabila kita sebut pasal mandat rakyat, dia bukan semata-mata ada golongan tertentu, kita perlu keterangkumannya semuanya sekali untuk terlibat sama secara terus dalam arena demokrasi negara. Ini bermakna apabila dalam tempoh yang sesuai untuk mereka yang berada dalam dua kategori undi 18 tadi telah pun bersedia dan nak melaksanakan tanggungjawab sebagai mandat rakyat untuk memilih siapa yang akan menjadi peneraju negara. Baik, saya nak membawa kepada kedua-duanya, kepada satu lagi titik tolak berkaitan dengan politik. Apabila kita bercakap berkaitan dengan banyak benda, tak perlulah untuk menyatakan untuk membuat pilihan raya dalam masa terdekat dan sebagainya, tak ada indikator-indikator penting untuk kita lihat. Tetapi ahli politik mungkin dia akan berfikiran secara berbeza. Strateginya ada dan ini mungkin langkah yang sesuai menurut ahli-ahli politik. Bagaimana untuk kita sebagai pengundi dan juga rakyat memahami situasi dan juga keadaan ini dalam keadaan yang mungkin rela tapi terpaksa juga mengundi dan sebagainya. Apa komen daripada Difan dulu dan kemudian saya akan pergi kepada Mahira. Okey, kalau kita lihat pada peratusan keluar mengundi di PRN Melaka, SPR menyasarkan 70%, tapi yang keluar sidang media utama sekitar 65%. Dan untuk PRN akan datang di Sarawak pula, SPR juga sasarkan jumlah yang sama 70%. Tapi kita akan lihat resultnya nanti. Jadi apabila berlaku sasaran yang tidak capai oleh sasaran SPR keluar mengundi ini, so kita perlu melihat semula adakah bila dilaksanakan PRN ataupun pilihan raya umum ini betul-betul kehendak rakyat. Contoh saya bagi satu situasi, sekarang kalau kita lihat kalau berlakunya PRU 2018 yang lalu, berlaku macam situasi orang balik ke kampung untuk mengundi dan sebagainya. Tapi di waktu fasa awal endemik ini, mereka masing-masing fikirkan tentang survival ekonomi masing-masing. Ada anak muda itu sendiri yang baru nak bekerja, baru bergraduasi, masih mencari kerja, mata pencarian dan sebagainya. Jadi adakah berbaloi sekiranya mereka merantau, contoh mereka daripada Perak merantau ke KL untuk mencari pekerjaan, untuk pulang semata-mata memilih pemimpin di tempat mereka yang belum tentunya memberikan manfaat secara terus kepada mereka. Itu yang perlu diberikan perhatian. So apabila dilaksanakan PRU 15, adakah mereka nak terlibat sama secara terus untuk arena demokrasi ini? Kerana saya fikirkan sekarang anak muda itu sendiri dia punya survival ekonomi individu tu masih goyah lagi. So perlu diberikan sedikit masa. Dalam masa yang sama, kalau dulu kita adakan lockdown untuk beli masa sementara kita dapat vaksin. Jadi untuk menuju ke PRU 15 ni, kita juga perlu beli masa untuk advokasi pendidikan politik kepada golongan ini, dan dalam masa yang sama kita bagi tempoh untuk
kata rakyat bertenang menguruskan kehidupan harian mereka sebelum kita mencapai kestabilan ekonomi dan politik yang betul-betul stabil di negara kita. Sebab tujuan utama view daripada pandangan ahli politik sendiri, maybe diorang kata perlu serahkan mandat kepada rakyat disebabkan ketidakstabilan berlaku. Tapi kalau kita nak segera pun, sekiranya yang kata RUU untuk anti lompat parti tak dilaksanakan terlebih awal, terlebih dahulu, jadi ianya sia-sia untuk kita adakan PRU. Tapi kata tiada akta untuk anti lompat parti mungkin akan boleh berlaku semula pada PRU yang akan datang. Kalau berkaitan dengan enactment akta apa benda, kalau aku cakap hari ni mungkin kalau nak start pilihan raya esok pun dia dah boleh jadi kan. Tapi kalau Mahirah pula, bagaimana untuk meyakinkan ahli politik ini supaya ambillah dulu masa, nantilah fikir berkaitan dengan PRU dah stabil semua baru buat PRU ke-15. So, selain apa yang saudara Difan tadi katakan, saya rasa daripada aspek parti politik sendiri, saya juga sebagai pengundi, dan saya rasa rakyat juga mempunyai pemikiran yang sama. Kenapa perlu ada sikap terburu-buru ni, walhal kita baru saja berganjak kepada ingin memulihkan negara kita. So saya rasa juga soalan yang tertanya-tanya dalam fikiran kita, adakah penelitian dalam membuat plan atau polisi untuk rakyat sendiri, untuk kebajikan dan kebaikan rakyat, dan adakah polisi-polisi ini sensitif kepada keadaan yang kita alami sekarang. Sebab kita baru saja bergerak daripada pandemik. Jadi memang boleh ada keraguan jika ahli-ahli politik atau parti-parti politik ingin mencepatkan proses ini dengan tergesa-gesa, walhal kita tak dapat lihat lagi apakah plan-plan daripada parti politik sendiri. Apakah rancangan-rancangan mereka? Apakah counter proposal kepada polisi yang kita ada sekarang? So tu saya rasa soalan-soalan yang bermain di fikiran rakyat. Apakah urgency yang kita ada sekarang, walhal kita tak dapat lihat lagi alternatif kepada keadaan yang kita telah alami sekarang ni lah. Ya. Mahirah, apa aspirasi yang perlu dibawa oleh parti-parti politik ataupun pemain pemain ahli politik dan sebagainya ini untuk pastikan bahawa apa yang dijanjikan, apa yang diberikan itu terangkum ataupun inklusif, supaya kita kadang-kadang bila kita membuat sesuatu, kita tak tahu. Macam mungkin saya tak tahu apa yang Mahirah mahukan, apa yang Difan mahukan. Tetapi sebagai mewakili anak muda, apa sebenarnya hala tuju dan mungkin antara 3 ke 4 perkara utama yang perlu direalisasikan dan perlu diperjuangkan oleh parti-parti politik ini? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Obviously, saya tak boleh cakap untuk semua belia, tapi saya rasa ini adalah tema-tema yang dikongsi oleh kebanyakan belia. Saya rasa pengundi muda atau pengundi belia-belia nak tidak berbeza daripada demografi yang lain. Adalah integriti, for instance, integriti ahli politik dan parti-parti politik itu sendiri. Saya rasa parti politik juga perlu memberi gambaran nafas baru. Apa yang kita dapat dilihat di PRN Melaka baru-baru ini, calon-calon yang baru banyak mendapat kemenangan, mendapat sokongan. So idealisme perjuangan tu perlulah, dan gambaran tu perlulah dilihatkan sebagai satu pergerakan yang baru yang ingin menggerakkan Malaysia ke arah yang lebih baik. So lagi satu, saya rasa anak muda ataupun pengundi generasi sekarang, mereka lebih cakna kepada teknologi. Jadi aspek komunikasi daripada wakil rakyat, MP ke adun ke kepada rakyat sendiri adalah penting. Adakah mereka ingin berkomunikasi, engage dengan rakyat? Saya rasa banyak ahli politik mungkin ada membuat perkara-perkara yang sangat baik tetapi gagal untuk berkomunikasi dengan rakyat. Saya rasa especially daripada pandemik yang lalu, kita dapat lihat ahli politik yang engage dengan rakyat lebih banyak akan mendapat sokongan mungkin daripada pengundi dengan lebih banyak. Lastly, saya rasa aspek polisi-polisi yang lebih spesifik seperti gaji minima, gaji minima, peluang pekerjaan, yang isu-isu yang berkaitan dengan anak muda lah, dan bagaimana mereka ingin set up kehidupan mereka daripada pandemik ni, shift
isu endemik lah. So rasa ni adalah soalan-soalan dan isu-isu yang perlu diketengahkan dan perlu ahli politik, mungkin parti politik memberi more fokus on lah. Dan juga Mahirah mengangkat 3 tema berkaitan dengan integriti, berkaitan dengan teknologi dan juga mungkin peluang pekerjaan dan juga kos sara hidup khususnya. Tapi kalau Difan sendiri sebagai orang yang mungkin kali pertama akan mengundi, apa yang Difan nak pastikan bahawa kalau Difan undi calon ataupun parti ini yang Difan harapkan? Okey. So untuk soalan ini mungkin kita boleh flashback balik pada PRU 2018 yang telah berlangsung sebelum ini. So untuk berlaku buat pertama kali dalam kata tempoh sejarah Malaysia pertukaran kerajaan pada tahun 2018 sebabkan aspirasi yang kata orang yang mengundi ketika itu maybe yang kata hype yang ingin menukar kerajaan mengharapkan satu yang lebih baik. Jadi untuk yang akan datang ini mungkin mereka ada aspirasi yang kriteria-kriteria yang kita tetapkan, tetapi kata apa yang akan berlaku sekiranya tiada jaminan untuk perkara ini dilaksanakan oleh yang kata parti yang akan memerintah nanti pada masa akan datang. Jadi untuk yang akan datang kita perlu melihat kepada beberapa aspek, iaitu supaya macam parti politik ini mereka dapat melaksanakan kata janji ataupun manifesto yang telah dilaksanakan, dan kata bagi pandangan anak muda itu sendiri kita perlu melihat kepada untuk pemilihan parti untuk memerintah itu kita melihat kepada beberapa aspek. Yang pertama sekali kita melihat kepada dasar polisi untuk kata tempoh masa yang akan panjang untuk kata 5 tahun yang akan datang, dan bukannya terhadap isu-isu popular semasa. So kata untuk kita kata membina negara untuk tempoh masa panjang perlu melihat kata pada polisi-polisi kata parti ataupun dasar yang akan mereka bawakan untuk membawa Malaysia kepada kata yang akan datang wawasan kemakmuran bersama 2030. So kata ini yang perlu diambil berat oleh kata setiap pengundi baru itu sendiri, di mana bukan kata isu sentimen popular semasa tetapi for the long term kata yang memberi manfaat secara menyeluruh pada masa akan datang. Isu semasa tu kadang-kadang impak dia lebih besar. Kalau hari ini dia berlaku, esok dia boleh mengubah corak pengundian. Kalau bagaimana untuk pastikan bahawa kelangsungan itu berlaku dan juga anak muda faham bahawa polisi dan juga apa yang dijanjikan itu long term. Kadang-kadang kita tak ingat yang jauh ni, Difan. So kalau kita tengok orang kata pentadbiran yang kata Barisan Nasional sebelum ini membentuk kerajaan orang kata dalam tempoh masa yang lama, jadi apa polisi yang mereka orang kata dapat laksanakan itu orang kata dalam tempoh long term sebab mereka memerintah lama, tapi orang kata apa yang dilaksanakan oleh orang kata contoh seperti Pakatan Harapan yang baru menang 2014, tapi disebabkan ketidakstabilan ekonomi itu bertukar-tukar menteri. Perdana Menteri yang kata baru satu penggal 3 orang dah bertukar. Jadi sebabkan berlaku transisi yang kata disebabkan kepimpinan ni berbeza-beza pendapat, berbeza-beza polisi yang bawa, akhirnya di bawah rakyat yang merana tidak dapat merasa orang kata polisi yang terbaik untuk mereka, kerana orang kata transisi itu lain-lain ada pendapat, lain-lain ada orang kata inisiatif sendiri, lain-lain ada pandangan tersendiri, jadi dia tidak konsisten berbanding kalau dia orang kata for long term seperti Barisan Nasional dulu orang kata untuk long term, jadi mereka boleh merancang untuk konsisten untuk tempoh masa yang lama untuk mereka laksanakan. Dan juga akhir sekali Mahirah, mungkin dalam tempoh 1 minit 1 minit setengah, apa yang Mahirah harapkan selepas ini, dan Mahirah dengan pendidikan untuk masa yang lebih panjang untuk melihat kepada PRU ke-15 selepas ini, tetapi untuk melihat kepada Malaysia yang lebih baik, ahli-ahli politik yang mungkin memberi aspirasi dan juga inspirasi kepada anak-anak muda, apa yang Mahirah harapkan? Saya harapkan ahli-ahli politik atau parti-parti politik yang akan bertanding, sebab saya rasa nak atau tak nak perkara ini akan datang juga, it will come, harus sentiasa engage dengan pengundi dan sentiasa berkomunikasi dan telus kepada pengundi. Saya rasa mana-mana ahli politik pun, apa-apa parti pun, jika prinsip-prinsip ini ditekankan, kita telus kepada rakyat, sentiasa berkomunikasi dengan rakyat, mereka akan sentiasa dipilih oleh rakyat. Saya juga berharap SPR pada masa akan diberi kuasa yang lebih. So kita mendapat mandat rakyat yang lebih telus, yang lebih elok, dan ia akan memberikan kita a better future lah for Malaysia, because
they are empowered. So itulah harapan saya. Ya. Ya. Saya tak puas sebenarnya bila bercakap dan juga berdiskusi bersama dengan dua orang anak muda. Sebab bila kita bercakap dan juga kita berkongsi-kongsi idea ini, kita sepatutnya dan seharusnya, tak kiralah dalam apa lapangan sekalipun, kita kena sentiasa menghormati dan juga menerima apa sahaja pandangan. Tak kiralah awak senior, saya junior, awak berpengalaman dan sebagainya. Sebab apa? Keterangkuman itu kadang-kadang ia melepasi daripada jajaran yang sepatutnya kita harapkan dan juga yang kita tujukan dalam apa sahaja perkara yang untuk kita dapatkan dalam menjadikan Malaysia yang lebih baik selepas ini. Terima kasih Mahira Hanis Mazuki, Koordinator Program Undi Sabah, dan juga terima kasih Difan Sina Jasmi, Koordinator Program Undi Negaraku. Selamat maju jaya saya ucapkan, dan mungkin selepas ini saya akan interview ataupun temu bual kedua-dua ini dalam lapangan dan juga mungkin title seorang yang berbeza. Mana tahu kan? Okey. Terima kasih. Itu saja waktu yang kita ada. Saya Ihsan Daya untuk Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.